Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okey, so pada sesi kali ini cikgu akan meneruskan sesi pengajaran cikgu bagi subtopik 5.1 iaitu elektron. Okey, di bawah bidang pembelajaran 5.0 iaitu elektronik. Okey, so di akhir pembelajaran ini nanti kamu akan dapat belajar tiga kandungan asas, okay, iaitu yang pertama menerangkan pancaran termayon dan sinar katod. Okay, kemudian yang kedua menerangkan kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. Dan yang ketiga nak menentukan halaju elektron dalam tiub sinar katod. Okey, baik. So untuk mengetahui ataupun mempelajari subtopik ini, kita kena ada sedikit pengetahuan berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas tentang arus. Okey, so sebelum ni kita dah belajar arus ialah kadar pengaliran cas. Okey, kadar pengaliran cas dalam satu konduktor adalah arus. Okey, so apa dia pancaran termayon dan sinar katod? Okey, apa dia pancaran termayon dan sinar katod? Okey, baik. So ini adalah pancaran rajah pancaran termayon dan penghasilan sinar katod dalam tiub vacuum. Okey, so bila kata tiub vacuum, maksudnya dalam tiub ini tiada zarah-zarah udara. Okey, tiada zarah-zarah udara. Baik. So bagaimana penghasilan pancaran termayon dan sinar katod itu berlaku? Okey, so kita lihat rajah ini. Okey, kita ada dalam komponen tiub sinar katod tadi ada komponen logam. Okey, so dalam logam, okey, kita tahu bahawa terdapat banyak elektron bebas. Okey, sebagai contoh kita ambil filament tungsten. So dalam filament tungsten tu ada elektron bebas. Okey, so apa yang berlaku apabila bekalan kuasa dihidupkan? Okey, so apabila bekalan kuasa dihidupkan, suhu filament tungsten akan meningkat. Okey, so pada satu ketika di mana suhu tinggi, okey, suhu sangat-sangat tinggi, elektron yang berada dalam logam tersebut boleh terpancar keluar. Okey, boleh terpancar keluar kerana dia mendapat cukup tenaga kinetik daripada peningkatan suhu tersebut. Okey, so kalau kita tengok dalam logam ni ada elektron. So dalam logam ni ada elektron, kemudian elektron itu akan melompat keluar. Sebab apa? Dia dapat tenaga kinetik yang tinggi disebabkan peningkatan suhu. Okey, so dari sinilah kita akan definisikan pancaran termayon tersebut. So pancaran termayon itu adalah pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey, so ini definisi kepada pancaran termayon. Okey, kemudian kita lihat seterusnya. Okey, so dalam tiub kaca yang vacuum tadi, okey, apa yang berlaku? Elektron-elektron dapat memecut ke anod tanpa berlanggar dengan molekul-molekul udara, sebab kita dah tahu dalam tiub tadi tiada zarah-zarah udara. Okey, sebab dia divacuumkan. Okey, so bila elektron-elektron itu dapat bergerak dengan laju, kehilangan tenaga tidak berlaku dan elektron tersebut dapat bergerak dengan halaju maksimum. Okey, dia dapat bergerak dengan halaju maksimum. Okey, so apabila tiub vacuum tersebut disambungkan kepada bekalan kuasa VLT, okey, VLT voltan lampau tinggi, okey, elektron yang terpancar di katod akan tertarik ke anod pada kelajuan tinggi dan membentuk alur elektron. Okey, so dapat dalam gambar rajah kita boleh tengok macam ni. Okey, alur elektron. So alur elektron yang berkelajuan tinggi ini kita sebut dia sebagai sinar katod. Okey, nampak, bukan nampak lah. Kita boleh lihat satu bentuk ataupun cahaya. Okey, satu bentuk cahaya yang jelas
yang kita sebut dia sebagai sinar katod. Okey. So alur elektron tersebut melengkapkan litar bekalan kuasa voltan lampau tinggi dan bacaan miliameter menunjukkan pengaliran arus berlaku. Okey. Sebaliknya, kalau bekalan kuasa itu disongsangkan, dia tidak akan menunjukkan sebarang bacaan kerana tiada elektron yang mengalir. Alright. Okey, seterusnya, kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. So, apa berlaku kalau sinar katod ini dibawa ke dalam satu medan elektrik dan medan magnet? Okey. So, ciri-ciri ini, okey, kesan sinar katod ini dibawa ke medan elektrik dan medan magnet boleh dilihat dengan jelas melalui satu radas yang kita sebut dia sebagai tiup palang Maltese. Okey, so ini adalah tiup palang Maltese. So fungsi dia adalah untuk melihat apa yang berlaku kepada sinar katod. Okey, apabila diletakkan di dalam satu kawasan medan elektrik dan medan magnet. Right? Okey. So kita lihat. Okey, so ini adalah tiup pemesongan dia. So, apa yang berlaku apabila kita bawa dia ke dalam satu medan elektrik? Okey, so medan elektrik ada tanda negatif dan tanda positif. Okey, so gambar rajah yang pertama, sinar katod ini bergerak secara lurus, tidak ada medan elektrik. Okey, tidak ada bahagian terminal negatif dan terminal positifnya. Okey, tetapi apabila kita bawakan sinar katod ini ke dalam satu medan elektrik yang ada cas positif, yang ada cas negatif ataupun terminal positif negatif, maka kita boleh lihat, okey, sinar katod dia bercas negatif. Okey, di mana dia akan terpesong kepada plat positif. Okey, kalau kita tengok kat sini, pesongan sinar katod itu adalah kepada terminal positif. Okey, yang membawa maksudnya apa? Sinar katod ini mempunyai cas negatif. Okey, cas yang sama menolak, cas yang berbeza menarik, kan? Okey, jadi yang sinar katod ini dia bercas negatif. So bila kita songsangkan, dia tetap pergi kepada plat ataupun terminal positif. Okey, so kita boleh buat kesimpulan bahawa sinar katod ini bercas negatif. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok bila kita bawa dia kepada tiup palang Maltese, okey, cahaya daripada filament tungsten yang panas dihalang oleh objek legap iaitu palang Maltese tu, okey, untuk menghasilkan bayang-bayang. So ini membuktikan bahawa sinar katod ini bergerak dalam satu garis lurus. Okey. Sinar katod dihalang oleh palang Maltese untuk menghasilkan bayang-bayang. So ini adalah ciri-ciri yang kedua dia. Okey, sinar katod bergerak secara lurus. Tadi yang pertama, sinar katod bercas negatif. Okey. Sinar katod menghasilkan kesan berpendaflor pada skrin di sekeliling bayang-bayang yang menunjukkan bahawa dia mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Okey. Kemudian kita lihat, okey, ini adalah ciri-ciri sinar katod yang ketiga. Okey, satu bayang-bayang dihasilkan oleh cahaya filament tungsten yang panas. Satu bayang-bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesongan sinar katod apabila magnet bar didekatkan pada tiup. Okey, arah pemesongan sinar katod boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey. So ini fungsinya nak menunjukkan bahawa dalam medan magnet sinar katod juga terkesan. Okey. Okey. Seterusnya kita nak tengok hal laju elektron dalam tiup sinar katod. Okey, tadi kita kata sinar katod ataupun pancaran termayon itu boleh bergerak dengan hal laju yang paling maksimum kerana dalam tiup palang Maltese itu tidak ada zarah-zarah udara. Okey. Maka
hal laju elektron itu ditentukan dengan menggunakan rumus E sama dengan cas darab dengan beza keupayaan antara katod dengan anod pada bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Okey, di mana cas elektron nilainya adalah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 coulomb. Okey. So kita lihat kat sini. Okey, tiup sinar katod, apa yang berlaku apabila bekalan kuasa voltan lampau tinggi dihidupkan, elektron akan ditarik oleh anod yang berkeupayaan positif. Oleh sebab itu, tiada molekul udara dalam tiup vacuum. Elektron akan memecut ke anod tanpa sebarang perlanggaran dengan molekul. Okey, sebab dalam tu tidak ada zarah-zarah udara. So, elektron-elektron ini akan memperoleh hal laju maksimum. Okey, di mana V maksimum apabila tiba di anode. Okey. Okey, so menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan elektrik adalah sama dengan tenaga kinetik maksimum. Okey, jadi hal laju maksimum kita boleh kira menggunakan rumus yang ni lah. Okey, so nanti kita akan dapat V maksimum bersamaan dengan punca kuasa 2 EV bahagi dengan M. Right? So, ini adalah hal laju maksimum untuk elektron. Okay? Susun semula sahaja dia punya rumus itu. Dengan menggunakan prinsip keabadian tenaga tadi, kita dapat rumus ni. Alright? Okay, so kat sini ada dua nilai yang konstan lah, iaitu cas elektron. Okay, so ini adalah nilai yang konstan. Kemudian kita ada jisim elektron pun konstan. V kat sini adalah beza keupayaan antara katod dengan anod. Okay. Voltage. V kat situ adalah voltage. So, jangan confuse. V maksimum adalah kelajuan elektron. Manakala V yang satu lagi adalah beza keupayaan. Okay. Okay. So, kita tengok contoh kat sini. Okay, berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron? Okay, so kita nak cari dia punya tenaga keupayaan. Okay. Okay. So, tenaga keupayaan. Okay, EV sama dengan, masukkan saja nilai lah. Okay, E kat sini dia dah bagi 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 coulomb darab dengan V. Voltan dibagi 550 volt. Okay, so tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 8.8 kali 10 kuasa negatif 17 joule. Okey. So kalau tak ingat kombinasi unit, terus ingat dia punya kuantiti fizik. Kalau tenaga, unitnya adalah joule. So jangan lupa tulis dia punya unit lah. Okey, dalam masa yang sama kamu mesti tahu setiap SI unit itu terdiri daripada unit-unit asas dia. Okey. Okey, so kita dah dapat dia punya tenaga keupayaan. Kemudian dia minta kita cari tenaga kinetik. Okey, so tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Mudah saja yang ni. Kita tahu ataupun kita guna prinsip keabadian tenaga. Okey. So, dalam ni tenaga elektrik yang dibekalkan adalah bersamaan dengan tenaga kinetik. Tenaga keupayaan elektrik tadi kita dah cari pada soalan A. Okey. So, berdasarkan tulis sana, berdasarkan prinsip keabadian tenaga. Okey. Tenaga keupayaan elektrik sama dengan tenaga kinetik. Okey. So, berdasarkan soalan A tadi kita dah cari. Jadi, tenaga kinetik dia bersamaan dengan
8.8 kali 10 kuasa 17 Joule. Okey. Okey, seterusnya C. Berapakah laju maksimum? Okey. So C laju maksimum EV guna prinsip kad badan tenaga juga. Okey. Tenaga keupayaan elektrik sama dengan tenaga kinetik. Okey. So tadi kita dah tahu dia punya tenaga keupayaan elektrik dia 8.8 kali 10 kuasa 17 Joule bersamaan dengan setengah. Masukkan nilai GSIM. GSIM kita ada kat sini. 9.11 kali 10 kuasa negatif 31 V kuasa 2. Okey, nak selesaikan dulu pun tak ada masalah. So, V kuasa 2 sama dengan, semua bawa pergi sini. 2 darab 8.8 kali 10 kuasa 17 bahagi 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Kemudian, kamu punca kuasa 2 kan jawapan kat atas ni. Okey. Punca kuasa 2 kan. Kemudian kita dapat jawapan akhir 1.39 kali 10 kuasa 7 unit untuk hal laju meter per saat. Okey. Alright. So kita dah sampai pada menentukan hal laju elektron dalam tiup sinar katod. Okey. Okey, soalan seterusnya, ni penyelesaian tadi. Okey, so setakat itu dulu untuk subtopik yang pertama bab 5 iaitu elektron. Okey, so sekiranya ada masalah ataupun kurang faham dengan penjelasan cikgu, okey, yang pertama kamu lihat semula video yang cikgu sharekan ini. Kemudian jika tak faham juga nanti boleh PM cikgu dan tanya. Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.